Alright, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? Feeling well? Or ada ke yang dah sakit ataupun yang tak sihat? I really hope that you guys diberikan kesihatan yang bagus so that, we still have this 1 week to finish up. And then I really hope that this is the last week for us to undergo the PKP or MCO. Okay, Movement Control Order. Alright. So, why I'm asking you either you're feeling well or not? Yes, it's totally linked with our topic today, which is in bab 4, kesihatan manusia. So, every one of you guys or me myself experience falling sick, right? So, bila kita sakit, kita akan ada satu simptom yang mana kita rasa not in mood to do anything yang kita nak buat, ataupun yang kita usually buat. So, kita tak ada mood sangat. So, that's why kita akan mengetahui lebih lanjut kenapa, apa jenis-jenis penyakit and how we want to prevent all this thing happen to you guys. Alright. So, tanpa melengahkan masa, kita akan terus jump ke topik kita pada hari ini, iaitu bab 4, kesihatan manusia. Dalam topik ini juga, you akan mengetahui lebih lanjut tentang penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Ada dua benda, penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Alright. Yes, macam biasa, I stated a kriteria kejayaan untuk each one of you guys. Okay, so hari ni awak dikira berjaya jika awak dapat capai empat benda ni. So, you can read by yourself. Alright. So, during of our PKP or MCO, so cikgu tak dapat nak tengok you guys secara face to face. But I hope that you guys really take this serious and then you means that buat self-reflect sendiri. Either you capai tak ke empat ni, okay? Alright, and one more thing, because of I already give you the task which is show me your talent. So, by see or dengan menonton awak punya video yang awak telah rakam tu, so saya akan tengoklah either awak ni memenuhi tak kriteria tersebut. Okay. Mesti awak tertanya kan, kenapalah cikgu nak kena mengajar lagi padahal cikgu suruh awak semua buat video kan. So actually video hari ni cikgu hanya nak menerangkan secara ringkas sahaja ataupun I will give you a roughly idea je, just roughly idea je on how this topic is going to be. Okay. So, yes, as you can see kita ada 4 benda yang kita akan belajar pada hari ni. Don't worry, dia takkan take time lama. So, you guys boleh pergi siapkan kerja, nak cakap main pula, you boleh pergi siapkan kerja yang lain. Alright, so next slide is yes, welcome to my hospital, my dream hospital or my imagination hospital. Alright, so this is my still imagination doctor, which is Dr. Nana. That you jangan cakap saya tak betul pula so just want to create a good environment or good situation. Okay. Alright, so as I say before, kita ada penyakit, betul tak? Kita pernah mengalami semua jenis penyakit. Tak adalah mengalami semua jenis penyakit, tapi dalam duri you punya life ni kan, daripada you kecil sampailah umur you sekarang 14 tahun, I think tak adalah seorang yang tak pernah jatuh sakit. Everyone pernah mengalami sakit. Tak kisahlah jatuh ke ataupun demam biasa ke. But everyone of us, everyone daripada kita, semua pernah mengalami ataupun pernah jatuh sakit. Okay. So, kita ada apa tu penyakit? So, kita kena tahu apa dulu itu penyakit. Penyakit ni ialah abnormality condition. Maksudnya dia bukan dalam keadaan yang normal. Yelah, kalau kata you sihat, you rasa diri you cergas, you boleh buat everything in good condition, but somehow bila you dah jatuh sakit ataupun you ada satu penyakit, you rasa you punya diri ni abnormal. Maksudnya bukan dalam keadaan yang stabil. Contohnya bila you diserang dengan penyakit demam, so maybe you takkan ada energy
yang sepenuhnya untuk you buat the whole activity pada hari tersebut. Betul tak? You rasa lesu, you rasa cepat penat dan tak cukup nafas. Okay. So, penyakit-penyakit ni juga diterbahagi ataupun dikategorikan dalam dua penyakit, iaitu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Okey, cikgu telah sertakan contoh. Contoh penyakit yang berjangkit ialah selsema. Okey, kenapa cikgu kata penyakit selsema tu ataupun you punya selsema tu ialah penyakit berjangkit? Yes. This is because when someone got flu and then dia flu tu dia tak cover mulut dia, so orang lain dia akan terdedah dengan penyakit selsema tu juga. Sama macam demam and batuk. Why? For diabetes ialah penyakit yang tidak berjangkit. Pernah tak tiba-tiba orang diabetes tu duduk sebelah awak, tiba-tiba awak pun dapat diabetes juga? Pelik tu. Kalau ada, you need to, you bagi tahu saya. It's a new cases in Malaysia or in the world. Okay, so next is apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dan tidak berjangkit? This is I want you find this answer by yourself. Ataupun you boleh, yes, this pun you boleh siapkan dalam you punya video. Kalau you rasa nak buat topik ni, then you shall start now. Next is perkenalkan. This is Dr. Fatahati Cikgu. So dia cakap penyakit ni disebabkan oleh patogen. So oleh sebab itu anda semua diminta memakai penutup mulut jika tidak sihat. Yes, patogen. Patogen ni apa sebenarnya? Patogen ni adalah satu benda yang sangat jahat yang boleh masuk ke badan awak dan mengalter awak punya diri tu supaya menjadi tak sihat. Patogen ni apa sebenarnya? Okey. Awak nampak tak gambar hijau kat bawah tu kan? Mesti awak cakap, oh ni corona lah ni. Yes, corona virus your virus tu ialah one of the pathogen. So, salah satu pathogen ni lah. So, tetapi pathogen is actually a microorganism. You know, a tiny little fragment. Dia just a tiny je. You takkan boleh nampak dia dengan mata kasar you. You need a microscope to see it under the microscope. Because of dia sangat-sangat halus. Faham tak? So that's why lah you kena ada prevention. You kena buat prevention yang sangat-sangat teliti dan bagus. So pathogen ni dia termasuk dengan bakteria, virus or fungus ataupun kulat. So, dia actually, bacteria and virus ni, dia ada fine structure yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Tapi dia boleh menyebabkan diri kita ni dalam keadaan yang harmful. Takut kan? So, we really need to take care of ourselves. Tapi, you kena ingat juga, tak semua pathogen ataupun tak semua microorganism ni jahat. Pernah tengok tak? Iklan Vitagen. Kat dalam Vitagen ke Yakult ke, kita ada bakteria baik kan? Tu adalah bakteria yang baik yang untuk menyelamatkan ataupun protect you punya stomach untuk pencernaan. Okay, good. Alright, student. So now kita akan tengok bagaimana penyakit berjangkit ni dia boleh disebarkan. Oh my god. So we take, kalau kita ambil satu example yang sangat-sangat dekat dengan you guys sekarang, which is COVID-19. So, setelah kita dah buat, setelah 1 month ni, nak dekat 1 bulan ni, kita tengok, so banyak orang cakap penyakit berjangkit ni ataupun COVID-19 ni dia dapat disebarkan disebabkan airborne. Betul tak? Airborne tu melalui udara. Okay, cikgu nak clarify dekat sini. COVID-19 dia bukan airborne disease. Airborne disease tu maksudnya apa? Airborne disease tu bila you ada penyakit ataupun macam TB. Pernah kan tuberculosis, which is bila you batuk and then you telah keluarkan bakteria-bakteria tu. Okay, meanwhile in a COVID-19, dia bukan bakteria sayang, dia adalah virus. Okay, one more thing, a bacteria dia ada layer of lipid ataupun dia ada layer lemak. So that's why bila dia bersin ataupun bila dia batuk, dia melepaskan partikel-partikel bakteria tu dekat udara kita. Tu yang dinamakan dengan airborne. While COVID-19 ni, this is a virus. Dia bukan airborne tetapi dia macam spore. Bila kita batuk ataupun bila kita sesama, barang-barang tu ataupun virus tu dia jatuh. Dia jadi droplet. Dia jatuh dekat persekitaran yang mana
tidak kurang ataupun tidak melebihi 1 meter. That's why you kena jarakkan diri you dengan orang lain 1 meter. Because of benda tu ataupun that virus, dia akan tersebar and dia akan jatuh ke permukaan. That's why you tak boleh nak sentuh merata-rata. That's why you need to sanitize your hand. You really need to wash your hand regularly so that dekat tangan you ataupun tempat-tempat mana yang you pegang tu, you tak terhinggap dengan those virus. So next is a penyakit bawaan air, dan seterusnya penyakit melalui sentuhan, dan last kali penyakit melalui vektor. Aku takkan terangkan benda ni secara details because of I want you to read by yourself, and then yes, you need to create the video. Okay, tu yang cikgu nak tengok. Okay, next is bagaimana vektor. What is a vector? Menyebabkan atau menyebarkan penyakit. Okey, contoh yang sama iaitu COVID-19. So, vektor dia apa? Okey, kita dapat mengetahui actually COVID-19 is come from, yes, kelawar, makanan-makanan eksotik. So, that is a vector. And the pathogen is a coronavirus. Okey, dia adalah virus. Okey, contoh dekat sini ialah nyamuk. Okey, nyamuk ni dia ada mempunyai patogen dalam badan dia. Maksudnya dia ada germs yang tak baik untuk badan kita. Tapi pada waktu subuh ataupun selepas hujan, nyamuk-nyamuk ni dia membiak dengan sangat cepat. One day you pun pergilah dekat taman, you tengah main. Suddenly ada seekor nyamuk telah gigit. Okey. Time tu, nyamuk tu dia telah menghisap darah you. Pada masa yang sama, air liu dia tu, dia dah keluarkan patogen. Dan telah masuk ke dalam you punya saluran darah. Okay. So, dengan yang dia masukkan those kind of pathogen, so badan you tu you dah terjebak ataupun kita tu dah merebak ke seluruh badan kita. Ini macam mana kita boleh menyebarkan pula penyakit tu dekat orang? Yes, bila ada nyamuk lain, dia gigit kita and dia pergi gigit orang lain juga. Ada tak dia tukar dia punya jarum dekat mulut tu? Tak kan? So, sebabkan itulah penyebaran tu berlaku. Dia transmit to one another. Daripada saya ke orang lain and then ke orang lain. That's why the number it keep increasing. Okay, faham? Alright. So next is cara macam mana pula lalat. Lalat. Actually kan yang datang-datang yang menyebarkan penyakit-penyakit ni semuanya binatang-binatang ataupun serangga-serangga perosak. Tengok macam tadi nyamuk, and then this lalat, actually ada lagi lipas dan banyak lagi. So you boleh discover by yourself. Okay, so contoh lalat. Nama pun lalat kan. Lalat dia suka sangat dengan benda-benda yang kotor, macam bangkai dekat tempat buang sampah yang banyak lah kat situ, dengan tempat makanan-makanan yang terbiar. So that's why kita kena ingat kita tak boleh untuk biarkan makanan kita tu terbiar dekat luar tanpa tutup. Sebab kan kat situlah nanti lalat boleh hinggap. Okay. So lalat ni, yes, dia akan hinggap dekat atas kotoran, and then kotoran tu lah yang punya patogen, and then melekat lah dekat kaki dia, dekat badan dia. Sebab kat badan dia sebenarnya ada banyak bulu-bulu halus. Okay, so lepas dia dah hinggap, lepas dia dah pergi berjalan merata-rata tu, tiba-tiba dia pergi hinggap dekat burger awak. Awak ni pula dengan rasa lapar, bismillah pun lupa, tengok apa pun tak, terus ngap. Time tu lah patogen tu dia akan masuk kat dalam badan awak, and then time tu lah dia akan membiak dan menyebabkan awak jatuh sakit. Kat situ lah kadang-kadang awak ada cirit-birit lah, sakit perut lah, and banyak lagi. Okay student, ni adalah slide yang terakhir. Okay, so mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okay, so macam mana kita nak halang daripada penularan penyakit berjangkit ni? Okay, kita ada 3 step. Kita ada step pertama, step kedua dan step yang ketiga. Okay, step pertama ni saya rasa dah hari-hari dah awak dengar kat dalam televisyen. Yes, first of all, kita kena meningkatkan tahap
kebersihan kita. Yes, you kena make sure everything clear dekat rumah you, especially tandas. Sebab kenapa? Tandas kita tu tempat utama yang boleh berlakunya penyebaran bakteria ataupun virus. Tempat-tempat kotor lah. So make sure dengan masa yang ada ni, dekat bilik-bilik, dekat toilet ataupun dekat semua rumah you, you kena make sure everything clean and clear. Good. And then second is you kena meningkatkan daya tahan badan. Yes, pada waktu you kecil ataupun selepas kita dilahirkan, every one of you guys are required and very compulsory to take vaccine. So vaksin ni ialah untuk make sure badan you tu ada really good protection. So kalau you nak tahu lebih lanjut tentang vaksin, you boleh Google ataupun nanti kalau ada masa, cikgu akan menerangkan tentang apa itu vaksin. But this is really compulsory to you guys to have a vaccine. Actually ada kisah atau pasal vaksin tu, tapi nantilah sebab you guys semua macam rushing kan. Okay, so next is you kena buat check up yang regularly. Yes, untuk dalam range umur you, waktu ataupun tempoh tu dalam lebih kurang 6 bulan ataupun bawah 6 bulan sekali, you kena pergi check up lah, tengok you punya sihat ke tak. Yelah, even badan sihat-sihat pun mana tahu tiba-tiba ada diabetes, makan manis sangat kan. So that's why you kena pergi buat check up secara berkala. And then macam biasa, mengamalkan gaya hidup yang sihat, makan yang sihat. Ingat, suku-suku separuh. Okay, itu adalah peringkat primer. Okay, seterusnya kita pergi ke peringkat sekunder ataupun peringkat kedua. Okay, dekat peringkat kedua ni, kita hanyalah untuk memutuskan transmisi jangkitan. Seperti kita memberi rawatan awal dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Okay, ni adalah contoh yang macam kita ambil, which is COVID-19. So, inilah peringkat kedua. So, bila you dah ada, okay, maksudnya orang ni adalah orang yang terinfeksi oleh COVID-19. So, kita punya KKM ataupun frontliner kita akan mengasingkan those people dengan orang-orang yang sihat, so that penyakit-penyakit tu tidak menular secara cepatnya. Okay, next adalah peringkat ketiga, last sekali, iaitu dia kena mengawal populasi vektor. Okay, contoh kalau mengawal populasi vektor tu, itulah kita kena pergi tutup pasar-pasar yang telah menjual, kita kena haramkan tempat-tempat yang menjual ataupun tempat-tempat yang kotor. Kita kena pergi premis tu so that diorang tutup ataupun diorang kena bersihkan dulu, and then baru boleh start operasi. Sama juga macam sekarang, kita telah pergi sanitize all the places yang ada penularan COVID-19 yang terlampau tinggi seperti dekat Petaling Jaya tu. Next, kita kena memusnahkan tempat pembiakan vektor tu yang macam saya cakap, dan kita kena menguatkan lagi undang-undang dengan mengenakan denda. Yes, kita kena denda diorang sebab manusia-manusia ni kalau tak denda, tak insaf. Okay, dan last sekali kita kena melindungi host, iaitu manusia. Kita ni adalah host. So, sama juga macam COVID tu, actually dia perlukan manusia tau untuk dihidup. So that's why kalau kata just a droplet dekat lantai tu, kalau dia tak masuk kat manusia, dia still tak hidup lagi. Tapi dia virus. So bila you dah tiba-tiba you pegang meja, selanjutnya you pergi pegang hidung you. Time tu bila dah masuk dekat kita punya respiratory system, dekat situ dia baru akan keluarkan dia punya DNA dan akan menyerang host tersebut. Okay, so kalau kat sini apa cadangannya, kita kena menggunakan kelambu. Ialah ni kalau kes yang berkaitan dengan Aedes lah. So kita pakai kelambu ataupun memakai pakaian yang tebal. Okay, so I think that's all. So slide seterusnya adalah untuk tugasan awak. Awak boleh baca and I give you time untuk siapkan before 14 hari bulan. Okay, so I really hope that you guys gain the input. Stay safe. Okay. Alright student, I think that's all for today. Yes, saya dah terangkan serba sedikit mengenai topik 4 ni. So I hope that you guys gain the input, understand this topic, and then you kena buat ataupun
you are ready to do your work. Okay, so if you guys have any problem or you want to ask me question about this topic, you feel free to WhatsApp WhatsApp saya lah. So kita akan bincangkan permasalahan awak tu. Okay, macam biasa, stay safe, stay at home. Keep doa lagi supaya this is the last week we stay at home, and after this kita akan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Yes, good luck everyone. Bye bye. Assalamualaikum.